Keputusan sama ada GST dilaksanakan semula masih dalam kajian. Anak bunuh kerat ibu di Perak. Wanita hamil 7 bulan ditembak di Kelantan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah edisi Ahad 5 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Selangor turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Keputusan sama ada kerajaan akan mengembalikan pelaksanaan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST masih dalam peringkat kajian. Perdana Menteri menegaskan bahawa tiada sebarang pengumuman dibuat beliau bahawa kerajaan akan melaksanakan semula GST dalam masa terdekat. Sebaliknya, satu kajian dan pertimbangan termasuk kesan pelaksanaan semula sistem percukaian itu sedang dilakukan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata banyak perkara perlu dipertimbangkan kesan daripada pelaksanaan GST. Antaranya sama ada pelaksanaannya dibuat pada masa sesuai atau akan mengakibatkan berlakunya kenaikan harga barang. Melompat bila saya kata tidak menolak kemungkinan. Tetapi saya kata perlu dikaji. Kita perlu kaji buruk dan baik. Ya. Bukan saya umumkan akan melaksanakan GST. Rakyat perlu difahamkan. Kalau kita nak buat apa-apa, kalau kita nak memperkenalkan sistem percukaian yang baru sebagai contoh. Kalau kita rasa SST dah tak sesuai, apa yang kita nak gantikan. Dan rakyat perlu difahamkan dulu. Kita nak supaya apa yang kita umumkan diterima rakyat, bukan ditolak rakyat. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia di Taman Tugu, Kuala Lumpur. Polis menahan seorang lelaki selepas dipercayai membunuh dan memotong badan ibunya di sebuah rumah di Taman Kerian Parit Bunta kerana tidak berpuas hati dengan pembahagian harta pusaka mendiang bapanya. Penahanan lelaki berusia 42 tahun itu dibuat selepas laporan polis dibuat mengenai penemuan potongan daging menyerupai anggota badan manusia di dalam tangki kumbahan rumah tersebut petang semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid dalam kenyataan memaklumkan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah IPD Kerian dibantu unit forensik IPK Perak ke lokasi dan menemukan 15 bahagian tubuh badan mayat yang telah dipotong. Siasatan yang dijalankan mendapati mangsa merupakan seorang wanita berusia 68 tahun yang tinggal bersama suspek sejak 12 tahun lalu di rumah tersebut. Polis turut merampas sebilah parang, 2 bilah pisau serta barang-barang yang digunakan suspek dalam pembunuhan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dalam pada itu, suspek kes terbabit dipercayai mempunyai masalah mental. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, suspek berusia 42 tahun itu pernah menerima rawatan pesakit mental di sebuah hospital 20 tahun lalu dan tiada rawatan susulan diterima selepas itu. Mangsa dan juga suspek ini terlibat dalam urusan beli barang-barang terpakai ni kan. So, banyaklah macam rumah tu berserak dan sebagainya. So baru pun memang tidak menyenangkan bau dia. Semalam kita dapat panggilan daripada jiran mengatakan bau busuk di rumah, bau busuk yang luar biasa lah. So menyebabkan pihak polis sekali lagi bergegas ke tempat kejadian dan bila kita pergi ke belakang-belakang rumah tu, kita tengok ada papan plywood digunakan untuk menutup saluran lubang najis. So kita jumpa body dalam tu lah.
Di Kelantan, seorang wanita hamil 7 bulan ditemukan mati dengan kesan tembakan di kampung Repik, Pasir Mas petang semalam. Peniaga berusia 26 tahun itu ditemukan di tempat duduk pemandu sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan kampung tersebut. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata memaklumkan sebiji kelongsong peluru turut ditemui pada ruang penumpang belakang pemandu. Mayat bangsa dihantar ke Hospital Pasir Mas untuk bedah siasat dan seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh berusia 40 tahun ditahan malam tadi untuk membantu siasatan. Sementara itu, bapa saudara mangsa Muhammad Nordin Cik Sulaiman berkata anak saudaranya itu ada memaklumkan ingin keluar berurut namun mangsa gagal dihubungi selepas itu sehingga mayatnya ditemui orang awam. Dia rayaknya nak pergi nguruk, dia kata. Dia rayak kemek kita lah. Nak pergi nguruk. Dia rayak dalam pukul 8. Semalam. Jadi kita pun rasa tak sedap hati bila tak tahu pagi tadi. Bila mak kita cerita kata suruh WhatsApp dia tak balik kan. Jadi kita pun WhatsApp dia tak balas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, polis tidak menolak kemungkinan cemburu antara motif mangsa ditembak. Menurut Datuk Muhammad Zaki, siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar masih dijalankan dan orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi sehingga siasatan selesai. Setakat ni kita tak establish lagi lah motif. Tapi kita ada dah hala tuju siasatan tu ada 2-3 motif yang kita akan tentukan. Based on background, based on aktiviti dia, based on keadaan hidup dia. Ada kita narrow down ini motifnya. Tapi saya tak boleh jelaskan lagi pada hari ini. Kita tunggu laporan penuh postmortem. Kita tunggu laporan penuh siasatan siasat ataupun statement daripada saksi supaya apa yang kita jangkakan ini benar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Machang di Ibu Pejabat Daerah Polis Machang. Sementara itu, Mahkamah Magistrate Tumpat membenarkan perintah reman terhadap suspek bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Kamarul Hashimi Rosli bermula hari ini sehingga Khamis depan. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, suspek ditahan pukul 11.30 malam tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Seterusnya kita ke Sarawak. Golongan petani diminta tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengurangkan kesan pemanasan global. Itu antara fokus berita dari Bumi Kenyalang. Perincian lanjut langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, Sahih. Dalam usaha mengurangkan kesan pemanasan global, golongan petani di Sarawak diminta untuk tidak melakukan pembakaran terbuka demi kepentingan pertanian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, dengan perubahan iklim dunia yang kini semakin panas, ditambah berkemungkinan aktiviti pembakaran hutan di negara jiran, kerjasama petani tempatan amat diharapkan. Jelas Dr. Hazlan, dengan unjuran cuaca kemarau pada bulan Mei hingga Oktober tahun ini, kepekaan semua pihak amat penting dalam memastikan negeri ini bebas jerebu seperti yang dialami beberapa tahun lepas. Kalau perkara ini tidak dikawal dalam beberapa tahun, kita akan mendapat kesannya lebih buruk lagi daripada apa
apa yang kita boleh lihat sekarang. Katanya jerebu mempunyai implikasi yang buruk kepada kesihatan dan juga kualiti hidup rakyat. Oleh itu ia harus ditangani secara komprehensif meskipun menjejaskan kesuburan tanah pertanian. Dr. Hazlan yang ditemui pemberita RTM di Kuching menjelaskan perkara tersebut. Ibu bapa di Sarawak diingatkan untuk terus peka dengan corak demam anak-anak yang mungkin dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Bagi seorang ibu, Zarinawati Zulfandi, pengalaman anaknya dijangkiti HFMD pada akhir bulan lepas menjadi iktibar betapa ibu bapa harus peka dengan penyakit semasa. Katanya penyakit yang tidak bervaksin itu memaksa beliau sekeluarga mengasingkan anak bongsunya selama 10 hari. Bila main pakai BJ, kami sampai rumah, kami terus ambil semua mainannya, toysnya, kami cuci, rendam, klorok. Lepasnya yang kakak-kakaknya kami asingkan terus. Beliau turut memuji tindakan sekolah tadika anaknya yang mengambil tindakan pantas dengan menutup operasi tadika selama 10 hari bagi memutuskan penularan wabak. Melihat bahana penyakit itu kepada kanak-kanak, beliau mengingatkan golongan ibu bapa untuk mengambil langkah seperti berikut. Mendapat sibalah anak-anak pergi ke tempat awam yang terutama tempat permainan dan menyaka. Sebab kita pun tahu kebersihan di siapa. Said Adan Said Mahathir, 5 tahun, anak bongsu kepada pasangan Zarina dan Said Mahathir ini dijangkiti HFMD pada 28 Mei lepas dan mengambil tempoh 5 hari untuk sembuh. Setakat semalam, Sarawak merekodkan 608 kes HFMD di seluruh negeri. Persatuan Bisaya Sarawak PBS perlu bergerak lebih jauh bagi mencari hala tuju yang lebih jelas selaras dengan usia 51 tahun penubuhan PBS tahun ini. Ini termasuk melihat perkembangan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau PBLK yang memasuki edisi ke-17 penganjurannya yang sinonim dengan kaum Bisaya di Limbang. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah, menyifatkan usaha itu penting untuk mengangkat komuniti Bisaya di daerah itu. Katanya ia merangkumi pembangunan modal insan, rohani dan spiritual serta fizikal agar masyarakat itu terus berkembang maju dalam segala aspek, terutama dalam kalangan generasi baharu. Bagaimana Persatuan Bisaya Sarawak melihat the last 51 years, bulan ini 17 tahun kan, kali ke-17. Jadi bagaimana Persatuan Bisaya Sarawak akan the next way forward lah untuk ini. Jadi saya serahlah kepada Persatuan Bisaya untuk menempatkan bagaimana mereka untuk melihat ke depan lah. Jadi saya yakin Persatuan Bisaya akan punya perancangannya untuk masa depan persatuan dan juga Pesta Berbulang itu sendiri ke depan. Datuk Hasbi menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang selepas merasmikan Malam Kebudayaan dan Pementasan sempena PBLK di Batu Danau. Menyentuh berkenaan pesta itu, Ahli Parlimen Limbang itu berkata PBLK merupakan bukti kejayaan negara mengekang penularan COVID-19 dengan penganjuran secara terbuka. Selain itu, katanya, PBLK antara platform mengangkat sektor pelancongan domestik selain memperkenal budaya Bisaya kepada masyarakat luar selain menghimpunkan komuniti itu dalam satu acara yang menjadi ikon kaum Bisaya di Limbang. Dalam perkembangan sama, golongan belia merupakan antara yang teruja sepanjang Pesta Babulang dan Lumba Kerbau Bisaya Sarawak 2022 berlangsung. Tinjauan kru RTM Limbang ke tapak pesta itu menyaksikan rata-rata belia yang ditemui mengatakan penganjuran pesta sebegini bukan sahaja mengekalkan tradisi di kawasan itu, malah mengetengahkan program kaum Bisaya yang boleh menjadi tarikan pelancong luar untuk berkunjung ke Sarawak. Cara sebenarnya program sebegini untuk kaum Bisaya, tapi suku kaum lain juga boleh turut serta macam-macam program lah yang diadakan di sini. Kami sangat happy, gembira dan sebagainya lah dalam acara sebegini. Saya rasa teruja lah kerana Pesta Berbulang dapat diadakan tahun ini and banyak aktiviti yang dapat diadakan dekat pesta ni dan sangat seronok lah juga. Seluruh orang luar
dan juga orang dalam Limbang ni juga dapat join sekali lah dekat Pesta Berbulang ni. Alhamdulillah, dengan adanya program sebegini kami boleh cari pendapatan lebih, dan sambil-sambil tu dengan kami dapat join gerai macam ni, sambil-sambil tu kami boleh tengok aktiviti-aktiviti yang diadakan. Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau Bisayak Sarawak 2022 ini dilaksanakan semula setelah 2 tahun tertangguh ekoran pandemik COVID-19. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya gerai jualan, Lumba Kerbau, Ratu Babulang dan Sukan Rakyat. Kejohanan N6 Tupong Muay Thai Challenge akan dijadikan acara tahunan dalam usaha melahirkan petinju Muay Thai bertaraf dunia dari Bumi Kenyalang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman yang mengumumkan perkara tersebut memberitahu langkah ini bagi mengembangkan dan meningkatkan pencapaian sukan tersebut daripada golongan belia tempatan. Ini termasuk menetapkan sasaran 5 tahun kepada Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak untuk melahirkan seorang petinju Muay Thai bertaraf dunia di kejohanan anjuran Persekutuan Persatuan Muay Thai Antarabangsa. Ujarnya, beliau akan membantu ke arah mencapai peringkat tertinggi tersebut, termasuk mewujudkan ekosistem yang lengkap dalam dunia seni mempertahankan diri itu. Persediaan ini akan melibatkan pelatih dan jurulatih berbakat yang akan sentiasa bergiat dengan kejohanan yang ada untuk meningkatkan prestasi masing-masing. Beliau berkata demikian di N6 Tupong Muay Thai Challenge Piala Datuk Seri Fadilah Yusof dan Piala Pusingan Fazruddin Abdul Rahman yang diadakan di Dewan Serbaguna Akademi Kastam Sarawak. Seramai 70 petinju menyertai kejohanan 2 hari yang bermula semalam hingga hari ini menerusi beberapa kategori termasuk amatur bawah 50 kg, semi dan Piala Belia Tupong. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Baik, sebelum kita meneruskan dengan perkembangan dari Sabah, kita dapatkan dahulu makluman cuaca semasa oleh Met Malaysia. Kita bersama Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan yang berlaku pada pagi tadi di kawasan-kawasan sekitar Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar utara Kelantan kini sudah pun reda sepenuhnya. Namun begitu, ribut petir pada petang ini dilihat masih lagi berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar negeri Johor, juga di kawasan-kawasan sekitar pedalaman Perak, Pahang dan juga Terengganu. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke waktu malam nanti. Oleh itu, orang ramai, khususnya bagi para penduduk di sekitar negeri-negeri di barat Semenanjung dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan corak cuaca lembap yang masih lagi dijangka di negeri-negeri berkenaan untuk beberapa hari yang akan datang. Kita lihat tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Berbeza keadaannya dengan kedua-dua negeri berkenaan, cuaca dilihat cerah untuk kebanyakan bahagian. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pada petang ini, hujan dan ribut petir hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar barat Sabah dan juga di sekitar bahagian Sandakan di negeri berkenaan. Untuk negeri Sarawak pula, ribut petir pada petang ini dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sebelah pedalaman negeri Sarawak. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di negeri Sabah dan juga Sarawak ini turut dijangka akan berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke waktu malam nanti. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa sehingga esok 6 hari bulan Jun untuk kawasan perkapalan Phuket. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
bahasa Melayu adalah bahasa ilmu. Tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Liputan hari terakhir Kembara Riuh Keluarga Malaysia antara fokus negeri di bawah bayu. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann. Ya, sahih. Karnival Riuh Bah Keluarga Malaysia yang berlangsung selama 3 hari di SICC Kota Kinabalu melabuhkan tirainya hari ini. Pelbagai reaksi positif mengenai keberhasilan karnival ini yang dapat digambarkan menerusi kehadiran pengunjung yang cukup menggalakkan daripada penduduk di negeri ini. Butiran lanjut kita bersama Ozel J. Matthew di lokasi. Ozel, silakan. Baik, terima kasih. Karnival Riuh Bah di SICC Kota Kinabalu yang berlangsung selama 3 hari mendapat sambutan yang cukup menggalakkan daripada penduduk di negeri ini. Ia terbukti kerana setiap aktiviti dan juga acara yang dilangsungkan di sini, ramai pengunjung yang mengikuti setiap acara tersebut, dan antara acara-acara yang diadakan di sini antaranya sukanika ataupun aktiviti-aktiviti Ging Bubut Sabah FM dan juga uji bakat seperti bintang RTM, bintang kecil RTM dan juga bintang P. Ramli, dan pelbagai juga aktiviti-aktiviti yang diadakan di sini antaranya Jabatan Penerangan, mereka melakukan konsert dan juga membuat kuis Asian, dan terdapat juga booth-booth menyediakan pelbagai industri kreatif yang cukup unik yang boleh mempromosikan keindahan ataupun keunikan industri yang terdapat di negeri ini, dan ini merupakan program ataupun karnival yang cukup baik untuk khususnya orang-orang Sabah untuk mengembangkan kembali industri kreatif setelah terkesan dengan pandemik COVID-19. Dan saya kira selama 3 hari pelbagai lapisan masyarakat hadir memeriahkan lagi karnival ini, dan mereka mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, dan saya kira program seperti ini perlu diteruskan di masa akan datang untuk menonjolkan, mengembangkan lagi industri kreatif di negeri Sabah dan sekaligus menjana semula pendapatan penggiat seni yang ada di negeri ini. Dan saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya bawakan untuk anda sempena jelajah Riuh Bah di SICC Kota Kinabalu bersama saya Ozel, dan kita kembali bersama Anisia di studio. Silakan. Ya, terima kasih, Ozel. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bersama Kolej Komuniti Kuching menjalin kerjasama 2 hala dengan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah RTM dalam menghasilkan rekaan pakaian pengacara rancangan RTM Sabah. Selain meningkatkan imej penampilan pengacara RTM Sabah, kerjasama ini juga memberi pendedahan kepada pensyarah dan pelajar dalam dunia sebenar industri. Jadi hari ini kolaborasi kita jahitan fashion pakaian yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar Kolej Komuniti Kuching dengan dibantu oleh pensyarah mereka, desain yang canggih-canggih itu kita rekakan khas untuk pengacara RTM Sabah. Ini merupakan satu langkah permulaan bagi RTM Sabah khususnya untuk menampilkan pengacara-pengacara kita ikut trend semasa, desain-desain pelajar-pelajar kolej dalam menghasilkan karya mereka untuk ditampilkan di muka TV. Di Sabah terdapat 3 politeknik serta 8 kolej komuniti, dan kerjasama seperti ini mampu meningkatkan lagi rekaan tradisional maupun kontemporari. Sebanyak 14 helai termasuk jaket, blaus dan 15 aksesori fashion telah dihasilkan para pelajar dan pensyarah melalui kerjasama ini.
Sementara itu, uji bakat pertandingan Bintang P. Ramlee dan Bintang Kecil Zon Sabah Anjuran Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah antara yang mendapat perhatian pengunjung kembara riuh keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Selama 3 hari kita menyaksikan terutamanya Bintang Kecil. Memang adik-adik kita menyerlah, sangat menyerlah. Yang berumur 7 hingga 11 tahun memang mempunyai vokal yang baiklah untuk kita ketengahkan ke peringkat kebangsaan nanti. Dia satu kaedah yang baik untuk mengketengahkan lagu-lagu yang lama seperti P. Ramlee kepada generasi baru pada masa kini lah. Seperti kita tahu lagu P. Ramlee ini mungkin bukan semua orang kenal, tapi dengan begini dia ada satu exposure bagus lah untuk warga muda. Saya harap melalui audition ni saya pas lah. Saya mau tunaikan hajat ibu saya, mau melihat saya jadi penyanyi. Sesi uji bakat seterusnya adalah bertempat di bangunan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM Kota Kinabalu. Pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Sabah akan diadakan pada Ogos depan, manakala pertandingan Bintang Kecil Zon Sabah bakal dilangsungkan pada September tahun ini. Mengimbau kembali 7 tahun lalu, pada hari ini tragedi maut gempa bumi Gunung Kinabalu meragut 18 nyawa iaitu 4 wira malim gunung dan 14 pendaki akan terus mekar dalam ingatan. Satu upacara memperingati mangsa gempa dan simulasi Search and Rescue SAR kali ketiga telah diadakan di Tugu Peringatan Taman Kinabalu Kundasang, Ranau. Timbalan Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Peter Lintar, dalam ucapan ringkas menzahirkan ucapan takziah dan dedikasi dengan bantuan serta sumbangan orang ramai, terutama ahli keluarga mangsa yang terlibat. Katanya insiden gempa bumi berukuran 6.0 skala Richter tersebut meninggalkan kesan besar sehingga mengubah lanskap semula jadi kawasan Gunung Kinabalu. Antara yang terkesan teruk akibat bencana tersebut adalah komuniti yang tinggal di sekitar Gunung Kinabalu, terutama sekali mereka yang bergantung kepada aktiviti pendakian Gunung Kinabalu seperti Malim Gunung dan Porter Gunung Kinabalu. Pengurusan Taman-Taman Sabah pada dasarnya telah bersetuju mempertimbangkan kenaikan upah Malim Gunung dan Porter, seterusnya memberi lonjakan semangat dan dorongan meneruskan perkhidmatan yang cemerlang. Peter turut meminta Persatuan Malim Gunung menyediakan prosedur operasi standar SOP, pengurusan dan pengoperasian perkhidmatan Malim Gunung agar peranan dan tanggungjawab Malim Gunung lebih jelas dan telus. Penganjuran Majlis A Night of Cultural Fashion sempena pertandingan Mister Keamatan MRK 2022 memberi pendedahan dan peluang kepada pereka fashion tempatan menonjolkan bakat dan idea baharu dalam dunia peragaan dan rekaan fashion kontemporari pakaian tradisi etnik Sabah. Perkara ini dinyatakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Joniston Bangkuai, ketika berucap merasmikan majlis tersebut di Kota Kinabalu. Jason Bantoy melalui rekaan Tanah Gudumaring memenangi kategori pereka pakaian terbaik. Tempat kedua dimenangi pereka di Osindak Collection menerusi rekaan Tungkus do Pinadang. Tempat ketiga rekaan Buvasai Gana oleh Bobby Brian Garon. Bagi anugerah Audience Choice dimenangi MRK Lahadatu, Max Reiner Bradley Petrus. Tempat kedua MRK Beaufort Evan Olsen Sydney Damus dan ketiga MRK Putatan Aaron Richard. Anugerah Best Model dimenangi peserta mewakili DBKK Jeffrey Joe Japrin. Pemilihan pemenang diadili juri profesional diketuai N. Zavira. Ini adalah satu platform yang baik bagi pereka-pereka tempatan untuk menunjukkan diorang punya kreativiti dari segi fashion, terutama sekali bagi baju-baju kontemporari Sabah. Turut disampaikan dalam majlis ini anugerah khas Mister Keamatan Jasamudi Kenang yang dianugerahkan kepada pengarah, penerbit dan penulis skrip filem Sabah, Mark Abbas, yang disampaikan Pengurus Besar LKNS, Meki Apison. Sangat mengejutkan pasal saya tidak sangka ada ini anugerah. Apa yang saya rasa ialah ia telah menghargai bukan sekadar saya tetapi semua masyarakat pembikin filem di Sabah.
Pertandingan akhir Mister Keamatan 2022 akan diadakan pada 18 Jun depan bertempat di bangunan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Larian Kota Kinabalu City Borneo Half Marathon KKCBHM kedua terus mendapat sambutan menggalakkan menerusi penyertaan 500 peserta. Jelas penganjuran ini turut menarik perhatian pengunjung luar negara sekaligus menjadi petanda bahawa pemulihan sektor pelancongan negeri kekal berada di landasannya. We only are allowed to have about 200 for the 10K and 200 for the half marathon. So we've managed to fill in all the numbers because people are dying to come out and run and do something. And it's been 2 years that they haven't done anything. So yes, it's been good. I think it's great. It's a really good event, really well organised, and it's really good after 2 years of no racing to have this event set up for us all to come and race together. Really good. Kalau nak ada ini run, dia bagi semangat untuk running lah, untuk training. Kalau ada ini event, yalah itu macam yang saya cakap tadi lah, bagi semangat supaya maintain tu performance lah. Tapi ada lain sikit lah lepas 2 tahun tidak lari kan. Punya harapan untuk macam di KK kasih kalau boleh banyak running event lah, sebab saya perasan juga sekarang banyak runners yang tengah banyak running lah sekarang. Acara itu menyaksikan Winston Bertlatius Johan bagi kategori lelaki 21 km berumur 16 ke 45 tahun. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing disandang Safri Sabdin dan Tivel Peter. Bagi kategori wanita 21 km berumur 16 ke 45 tahun pula menjadi milik Chio Zevoi, manakala Mailin Salungin di tempat kedua dan Irene Goh di tempat ketiga. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih, Ann. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Labuan mengambil pendekatan unik bagi menimbulkan kesedaran bahaya dadah dalam kalangan mat motor dengan penganjuran Island Bikers Endemic Gathering 2022. Melalui kerjasama Pertubuhan Pemotoran Dua Roda Labuan dan Skuad Antidadah, lebih 1,000 penyertaan dari kelab-kelab pemotoran Sabah, Sarawak dan Labuan mengambil bahagian dalam program itu. Kita memberikan kesedaran dan pada hari ini mereka telah melakukan satu ikrar bahawa mereka akan membantu bebas daripada penyalahgunaan dadah. Dengan ikrar itu, diorang telah menyokong bahawa kempen memerangi dadah ini daripada golongan bikers. Beliau berkata demikian selepas aktiviti konvoi dari Arena Lawn Ball Labuan ke Desa Tunas Hijau di Kampung Sungai Miri. Selain gerai jualan dan pameran, pelbagai pengisian disediakan dalam program 3 hari ini, antaranya auto show, persembahan pentas, ride kenali Labuan Sunset Rider serta pelbagai jenis pertandingan. Alhamdulillah, 3 hari ini kita mendapat feedback daripada hotel-hotel semua penuh, homestay semua penuh, dan juga para peniaga yang kita lawat di Labuan pun alhamdulillah mereka sangat-sangat teruja. Alhamdulillah, ini yang terbaik sekali, dapat buat dengan keadaan yang selesa, memuaskan hati. Semua-semua yang hadir pun puas hatilah, cukup terkawal apa semua. Ikuti titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2022. 5 Jun 9 malam di semua saluran TV RTM, Nasional FM dan rtmklik.rtm.gov.my. Sistem wasiat dan hibah secara dalam talian bagi memudahkan umat Islam di Selangor menguruskan wasiat dan hibah dilancar. Perinciannya kita bersama Samsia Samsi. Teruskan, Sam.
Baik, ya Syahir. Majlis Agama Islam Selangor MAIS melancarkan sistem wasiat dan hibah siswa secara dalam talian bagi memudahkan umat Islam di negeri ini menguruskan wasiat dan hibah. Sistem berkenaan dinaik taraf daripada sistem e-wasiat sedia ada dengan menggabungkan dua elemen penting itu dalam perancangan pembahagian harta. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata sehingga kini sebanyak 3,196 permohonan wasiat dan hibah telah diterima dan diuruskan MAIS. Manakala bagi tahun 2022, MAIS menyasarkan seramai 6,000 orang yang akan mendaftar siswa bagi pengurusan wasiat dan hibah mereka. Tapi sekarang dah ada sistematik, ada aplikasi sistem yang dibantu oleh komputer. Jadi once benda ni selesai, maka dia terbagilah harta-harta itu kepada orang berkenaan, ya. Dah siap kira dah maksudnya. Maknanya terpulang kepada orang berkenaan. Dia nak beri rumah A itu kepada siapa, rumah B kepada siapa, kereta ini kepada siapa, apartmen itu kepada siapa, dengan syarat bersetujulah, ada dah sign semua, konsensus. Dan yang nak ada bagi itu pula mesti ada detail. Nama dia, kad menalan dia, mesti di photostat dia punya kad menalan. Surat beranak lah. Beliau berkata demikian selepas majlis bersama pengamal media dan pelancaran sistem wasiat dan hibah MAIS bagi tahun 2022 di Shah Alam. 3 faktor dikenal pasti punca bekalan ayam berkurangan di Selangor. Menurut Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Selangor, Muhammad Khairi Jamaluddin, ia disebabkan peralihan ke fasa endemik, sambutan Aidilfitri dan pembelian panik. Tegasnya lagi, tiada elemen menyorok, menyimpan mahupun tindakan sabotaj berlaku sehingga menjejaskan bekalan tersebut. Isu-isu berkaitan dengan elemen sorok, sabotaj dan juga elemen-elemen simpan bekalan-bekalan terutama melibatkan ayam ini oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, so far sepanjang pemerhatian dan juga pemeriksaan yang kita jalankan, alhamdulillah elemen-elemen yang saya nyatakan tadi memang especially melibatkan elemen sorok, sabotaj tadi tidak berlaku lah. Maklumlah kalau di semua peringkat, sama ada di peringkat penternak, pemburung dan juga peringkat peruncit. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di Pasar Moden Seksyen 16 Shah Alam. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA memperkenalkan konsep pertanian bandar atas bumbung atau laman hijau Act 3 bagi mengubah suasana bumbung Wisma MBSA. Ia salah satu inisiatif pihak berkuasa tempatan itu mengetengahkan konsep bangunan hijau dan menjadi contoh kepada bangunan lain di dalam kawasan pentadbirannya. Menurut Pegawai Pertanian Jabatan Landscape MBSA, Majidah Mat Ali, inisiatif mewujudkan landscape ini adalah kesinambungan daripada usaha MBSA yang bergiat aktif dalam kebun komuniti. MBSA memang aktif dalam menjalankan kebun komuniti di Shah Alam, di mana kami menggalakkan komuniti untuk wujud tanam di ruang yang terbuka lah. So bermula pada itu pihak pengurusan tertinggi mencadangkan agar kami menggunakan ruang kosong yang ada apa-apa ni kepada sesuatu yang lebih berfaedah. Daripada situ dah kita mula membina laman hijau 3 ni dengan planter box dan juga trellis dan sebagainya agar kita dapat menanam tanaman yang lebih berfaedah kepada semualah. Antara tanaman yang ditanam di laman hijau Act 3 adalah tanaman herba seperti halia, kunyit, bunga telang, cincau hitam, misai kucing, markisa dan pelbagai jenis sayuran seperti bayam, bendi, kailan dan labu air.
Sementara itu, Ketua Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam MBSA, Syahrin Ahmad berkata, inisiatif MBSA ini mewujudkan laman terapi berasaskan produk tanaman berguna seiring misi organisasi berkenaan ke arah Bandaraya Shah Alam rendah karbon 2030. Kita di MBSA ini kita committed untuk menjadikan Bandaraya Shah Alam ini sebagai sebuah bandaraya rendah karbon menjelang tahun 2030, dan kita melibatkan pelbagai stakeholders lah. Kita libatkan penyertaan daripada agensi kerajaan dan juga swasta. Kita libatkan juga penyertaan daripada pelajar sekolah, pelajar IPT, termasuk juga komuniti yang berada di dalam kawasan Shah Alam inilah. Baiklah, laporan tersebut mengakhiri paparan berita dari Selangor. Salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Sam. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun ini dinasihatkan menjaga prosedur operasi standard SOP ketika hadir atau mengadakan sebarang kenduri bagi mengelakkan dijangkiti COVID-19. Ia susulan 3 kes positif yang dikesan di kalangan bakal jemaah haji dipercayai berpunca daripada majlis yang dihadiri mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata individu yang positif COVID-19 masih boleh menunaikan ibadah haji pada tahun ini sebaik habis tempoh kuarantin dan pulih kerana penerbangan akhir dijadualkan awal Julai ini. Sebab tu saya mengharapkan supaya jemaah haji ni dimaklumkan kena ni apabila program mereka buat tu untuk buat kenduri. Dimaklumkan waktu tu mungkin datang tetamu-tamu yang tak sihat sebagai bawa virus tu menyebabkan berlakunya wabak tadi. Tak apa nak buat kenduri tak apa, tapi kalau boleh kena jaga SOP sebagainya. Terbimbang takut nanti jadilah terjejas untuk pengembangan jadual penerbangan mereka nanti. Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Johor Bahru. Kerajaan Johor sedang mengkaji kaedah terbaik bagi meringankan beban ditanggung rakyat berikutan kenaikan harga barangan ketika ini. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berharap usaha mencari formula dan mekanisme terbaik menangani isu berkenaan turut dilaksanakan agensi berkaitan. Menerusi satu kenyataan, beliau yakin Kerajaan Persekutuan telah dan sedang berusaha mengawal harga barangan. Namun usaha berkenaan belum memberi kesan terbaik berikutan keadaan inflasi semasa dalam negara. Sehubungan itu, satu pengumuman khas akan dibuat Menteri Besar dalam masa terdekat bagi membantu rakyat Johor. Dato' On Hafiz sebelum itu turun padang meninjau beberapa pasar untuk melihat sendiri situasi kenaikan harga barangan. Seramai 93 pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia selesai menjalani program Get Ready for University Gear Up, anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA bersama Universiti UCSI. Pengarah MARA Negeri Sembilan, Zahril Afendi Muhammad berkata, program bertujuan membekalkan ilmu persediaan dan nilai tambah bagi melonjakkan kejayaan alam tertiary seterusnya di peringkat kerjaya yang dipilih. Pada program itu, pelajar didedahkan dengan pembelajaran bahasa Inggeris, tips pengucapan, mengasah bakat kepimpinan serta pembelajaran asas jurusan medik. Okay, sasaran dia kita nakkan student daripada bidang medical lah supaya lebih ramai. Sebab kita tahu kalau pada hari ini student ataupun lepasan yang dah belajar tu bidang medical kita sangat-sangat kurang orang. Jadinya kita berharap dengan USSI, kolaborasi bersama USSI ini, kita dapat menarik minat student untuk pergi ke universiti-universiti tempatan. Yang mana kita tahu universiti tempatan pun mempunyai fasiliti dan juga kebolehan untuk train student-student dalam bidang medical. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penutup program Gear Up di Port Dickson.
Golongan muda dinasihat tidak terlalu memilih pekerjaan sebelum peluang itu direbut warga asing. Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Muhammad Hairi Mat Shah berkata pihaknya menerima maklum balas tersebut daripada industri yang menyediakan pelbagai peluang pekerjaan. So saya lihat sebab itu dalam keadaan sekarang ni kita inginkan sesuatu pekerjaan ataupun bidang apa saja yang diceburi, kita tidak boleh memilih. So daripada kita offer kepada pendatang luar. So saya rasa kesempatan yang ada ini haruslah diambil oleh belia-belia di Johor. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Fiesta Seni Mini Johor di Johor Bahru. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu perumpamaan bagi menggambarkan kepayahan dialami keluarga Muhammad Asfar Azimi di Kubang Semang, Bukit Mertajam. Anaknya Muhammad Bilal Yusra berusia 1 tahun 9 bulan bukan seperti kanak-kanak normal lain selepas menderita penyakit berlebihan air di kepala sejak lahir. Penyakit yang dihidap itu menyebabkan kepalanya semakin membesar, mencecah 25 kg, tidak seimbang dengan berat badannya yang hanya 5 kg. Lebih menyedihkan, Muhammad Bilal Yusra juga menderita sakit jantung berlubang. Saya dan isteri habis usaha dah pergi ke swasta berubat kampung moden apa. Kalau lah ada jumpa pakar luar negara ke apa ke, saya mohon ada untuk rawatan untuk anak saya ni. Saya nak sangat-sangat untuk dia teruskan hidup . Prihatin dengan nasib keluarga tersebut, ahli Qaryah Masjid Hashim Yahya tampil menyalurkan bantuan keuangan dan barangan keperluan harian. Hadir ke sini untuk membantu adik Bilal Yusra, yang kita tengok terlantar sakit dan kita rasa prihatin. Kita buat tabung daripada tabung Jumaat, tabung kuliah dan juga kita buat tabung daripada ni masuk dalam akaun masjid untuk kita salurkan kepada adik ni, dan kita dapat sebanyak RM5,000 pada hari ini kita serah kepada adik ni. Dugaan keluarga ini amat berat apabila anak perempuannya mengalami masalah telinga. Orang ramai yang bersimpati dan berhasrat untuk membantu boleh menghubungi Muhammad Azhar di talian seperti tertera. Walaupun gejala rasuah tidak mengenal usia dan bangsa, namun sekiranya ramai orang muda yang terlibat, ia akan memberi kesan kepada negara pada masa akan datang. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menzahirkan rasa duka cita terhadap penglibatan golongan belia dalam gejala rasuah dan salah guna kuasa. Dan sebagainya tentunya akan tetap lakukan kesalahan. Bukan saja kepada golongan belia tetapi tua dan muda tak kira. Jadi saya rasa amat berduka cita kalau orang muda sendiri dah banyak terlibat dengan rasuah, apakah masa depan negara. Jadi sama-sama kita cuba benteras gejala rasuah dan juga salah guna kuasa ini agar masa depan negara kita lebih terjamin dan kehidupan rakyat akan dapat jadi lebih baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Malaysia Sports League Daerah Kinta di X Park Sunway City, Ipoh. Semalam, media melaporkan sejak 2020, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan 275 belia termasuk dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dan kaki tangan awam kerana terlibat dengan rasuah. Masih pelajar sekolah dan menunggang motosikal dengan egsos bunyi bingit. Itu antara kesalahan penunggang motosikal yang ditahan polis Kulim dalam operasi motosikal di Taman Mutiara Sungai Kop, Kulim, Kedah. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh berkata 16 daripada 64 individu yang ditahan adalah pelajar sekolah berusia 13 hingga 16 tahun.
55 buah motosikal dan 73 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam operasi pada pukul 6.30 petang itu. Kebanyakan melibatkan kesalahan pengubahsuaian atau pemasangan aksesori yang tidak dibenarkan pada motosikal. 2 tangkapan dilakukan di bawah Seksyen 29-1 Akta Kesalahan Kecil 1955 kerana gagal memberi keterangan nombor enjin yang telah dicanai atau dirosakkan. Ibu Pejabat Polis Kulim sentiasa memantau kegiatan terbabit dan memfokus bagi mengurangkan kadar kemalangan dan aktiviti yang menjadi kegusaran masyarakat. Pelbagai cara dilakukan dalam usaha menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Terbaru, Mutiara FM menerusi program jelajah Kami Prihatin turun padang ke Ceruk Tok Kun di Bukit Mertajam untuk membantu warga emas yang juga mempunyai penyakit saraf. Program jelajah ini merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR Mutiara FM untuk mendekati golongan masyarakat yang kurang bernasib baik. Terima kasihlah kepada Yadim dan RTM lah kerana menyumbangkan sedikit sumbangan kepada saya ni. Semoga perkhidmatan mereka ni dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Program ini diadakan dengan kerjasama rakan strategik seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Pulau Pinang, QSR Brands M Holdings dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Ini sumbangan pada pagi ini Mutiara FM bersama dengan rakan strategik pihak Yadim dan juga QSR dan pihak Jawi sendiri memberi sumbangan berbentuk makanan asas dan juga kesihatan, serta ada juga yang memberi sumbangan tunai bernilai RM1,000 daripada QSR Holding dan akan disalurkan kepada akaun penerima. Selain bantuan kewangan, turut disalurkan barangan keperluan asas dapur dan makanan serta sumbangan itu disempurnakan oleh Jurutera Penyiaran Pulau Pinang, Naim Othman, manakala Yadim diwakili Muhammad Zikri Zulkifli. Ini selain daripada RTM, Yadim juga datang bawa sedikit bantuan berupa lampin pakai buang serta makanan kesihatan untuk bantu pulihkan kesihatan Cik Halim sedikit sebanyak. Alhamdulillah, kita harap dengan bantuan yang kita bawa kepada Cik Halim hari ini dapat mengurangkan beban. Hadir sama ialah ikon penyampai Mutiara FM, Firoz Sanjay Muhammad Hussein serta Asri Ishak. Seramai 38 orang pelajar peringkat Doktor Falsafah Tajaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis sedang mengikuti pengajian masing-masing di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di bawah program Beasiswa Kursi Jamalul Lail. Sementara itu, 24 projek geran penyelidikan Jamalul Lail membabitkan topik pembangunan ekonomi asnaf zakat yang melibatkan fakir dan miskin, pendidikan, autisma, pelancongan, pengurusan masjid, pengurusan kubur dan pembangunan ekonomi ibu tunggal telah dilaksanakan. Laporan tersebut dipersembah Rektor UIAM Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak ketika sembah menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail di Istana Arau. Beasiswa Kursi Jamalul Lail bermatlamat memberikan 50 beasiswa kepada rakyat Malaysia dan antarabangsa bagi mengikuti pengajian peringkat ijazah kedoktoran di UIAM. Ia juga bertujuan melonjakkan penyelidikan dalam bidang tersebut bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi komuniti setempat. Tuanku Syed Sirajuddin menitahkan rasa bangga kerana hasrat penubuhan Kursi Jamalul Lail berkenaan telah menunjukkan impak positif. Bekalan tepung gandum dalam negara adalah stabil dan masih mencukupi bagi menampung permintaan pengguna. Bagaimanapun, harga barangan tersebut mencatatkan peningkatan.
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rasul Wahid berkata, menerusi pemantauan yang dijalankan menunjukkan peningkatan antara 10 hingga 30%. Peningkatan harga tepung gandum bersubsidi di pasaran berpunca daripada lonjakan harga peringkat global. Dimaklumkan kepada kita kemeningkatannya kerana yang pertama isu Ukraine dengan Rusia, yang kedua isu pengangkutan. Kalau dulu dimaklum kepada kita satu tan upah mengangkutnya ialah $12, hari ini dah mencapai sehingga $50. Jadi itu yang dimaklumkan kepada kita menyebabkan ada sedikit peningkatan kepada gandum tersebut. Beliau ditemui media selepas meninjau program jualan kedai prihatin di Hulu Terengganu. Pasukan Terengganu FC, TFC sekadar mencatat keputusan seri 1-1 menentang Phnom Penh Crown FC pada pertemuan persahabatan di Stadium Sultan Zainal Abidin. Pada pertemuan tersebut, pasukan pelawat terlebih dahulu mencemaskan tuan rumah apabila dihadiahkan sepakan penalti namun gagal disempurnakan. Peluang itu diambil TFC untuk melancarkan serangan balas dan berjaya menghasilkan jaringan menerusi Muhammad Hakimi Abdullah pada minit ke-27 untuk kedudukan 1-0 hingga tamat separuh masa. Bersambung di babak kedua, Phnom Penh Crown FC kembali menguasai permainan dan berjaya mendapat gol penyamaan menerusi Rafael Andre Nieto Rondon pada minit ke-59. Kedudukan 1-1 kekal hingga ke whistle penamat. Menurut Ketua Jurulatih TFC, Muhammad Nafuzi Zain, perlawanan dalam tempoh rehat ini memberinya peluang membuat perancangan baru bagi menghadapi sambungan saingan Liga Super. Kita harus bersedia macam-macam kemungkinan boleh berlaku lah dengan Liga bersambung dengan kita kekurangan game, SC padat, cedera pemain, penggantungan. Kita kena bersedia semua itu. Sementara itu, Kelantan United FC KUFC mengatur perlawanan persahabatan menentang dua pasukan Liga Super. Ketua Jurulatihnya Samsul Saad berkata dua pasukan berkenaan adalah Seri Pahang FC dan Melaka United FC masing-masing pada 7 dan 12 Jun. Beliau berkata dua perlawanan tersebut amat penting bagi menilai prestasi beberapa pemain yang baru pulih daripada kecederaan selain untuk perancangan rombakan posisi pemain serta perubahan formasi. Pihaknya sedar pusingan kedua Liga Premier bermula 25 Jun ini cukup mencabar kerana majoriti pasukan melakukan rombakan bagi memantapkan lagi cabaran mereka. Katanya menerusi dua perlawanan tersebut, barisan jurulatih akan menilai persembahan setiap individu sebelum memutuskan untuk membawa masuk pemain baru atau sebaliknya. Selepas mengharungi 9 perlawanan, KUFC ketika ini berada pada kedudukan ke-5 Liga dengan mengumpul 15 mata hasil 4 kemenangan, 3 seri dan 2 kekalahan. Berita wilayah 5 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus patuh SOP mengekang penularan COVID-19. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.